Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, segala puji-pujian kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat lagi kita bersama-sama bersua pada pagi yang penuh ceria dan mulia ini. Nama saya Nurul Nadira Izzati binti Abu Bakar selaku pengurusi majlis pada hari ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel yang cantik lagi bergaya serta penuh bersemangat pada pagi ini, izinkan terlebih dahulu untuk saya mengupas tentang tajuk forum kita pada pagi ini. Tajuk forum kita pada pagi ini berkisar tentang penerapan dakwah melalui metod kesenian. Perkembangan dakwah pada masa kini menuntut kepada pendekatan yang pelbagai yang mana ianya selari dengan peredaran zaman dan juga keadaan masyarakat pada masa kini. Penyampaian dakwah tidak lagi terikat dengan cara berceramah atau pendekatan nilai tradisi semata-mata. Bahkan perlu kepada pendekatan kontemporari yang dapat memenuhi keinginan sasaran dakwah. Baiklah sidang hadirin, sebelum kita menelusuri lebih mendalam topik perbincangan kita pada pagi ini, molek kiranya kita berkenalan dengan ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini. Baiklah, di sebelah kanan saya, saudari Nur Ain Arisha binti Rizwan yang merupakan ahli panel pertama pada hari ini. Seterusnya, saya akan memperkenalkan ahli panel yang kedua yang berada di sebelah ahli panel yang pertama, iaitu saudari Nik Nurul Atirah binti Nik Bustaman. Berada di sebelah ahli panel yang kedua, tak lain tak bukan, tentulah ahli panel kita yang ketiga, iaitu saudari Nur Zafirah binti Zapro. Walaupun nampak pemalu, namun amat petah berbicara. Usai salam perkenalan daripada semua ahli panel, kembali kita kepada topik forum pada hari ini, iaitu penerapan dakwah melalui metod kesenian. Sidang hadirin yang dihormati, pernahkah anda mendengar tentang dakwah melalui kesenian? Bagi menjawab persoalan ini, izinkan saya mengajukan soalan kepada ahli panel yang pertama. Saudari Ain, mohon memberikan penjelasan tentang mengapakah dakwah melalui seni dan siapakah golongan sasaran yang dikhususkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain Arisha binti Rizwan. Mengapa dakwah melalui kesenian? Okey. Biar saya terangkan mengapa dakwah ini dilakukan, ada juga dilakukan melalui kesenian. Okey, sebagaimana yang kita ketahui, seni ini adalah sesuatu kegiatan yang penting bagi manusia kerana ia mempunyai hubungan dengan naluri dan perasaan manusia. Mengapa? Okey, dalam diri manusia ini sudah terdapat perasaan suka pada keindahan dan keindahan itu adalah salah satunya ialah seni. Okey, dalam Islam juga menganggap bidang kesenian ini adalah satu cerminan bagi sesuatu nilai dan lambang dalam sesebuah tamadun bangsa dan kebudayaan. Ia adalah kerana ini adalah satu fitrah, ini adalah menjadi satu fitrah semua jadi manusia yang suka kepada keindahan. Jadi seni ini merupakan sesuatu yang dapat menimbulkan seseorang itu berasa senang. Seni Islam ini telah bermula semenjak zaman Rasulullah SAW lagi. Namun pada ketika itu kesenian ini tidak begitu jelas, kabur dan terlalu sedikit. Ini bermakna ianya kurang mendapat sambutan pada ketika itu. Hal ini kerana pada waktu itu adalah zaman peralihan bagi umat Islam dalam membetulkan akidah dan tauhid mereka, dan umat Islam ketika itu juga dalam keadaan yang berwaspada dan bersiap sedia untuk mengawasi ancaman pihak musuh. Oleh itu, seni Islam mula tumbuh dan berkembang ketika Islam ini mula berkembang dan sudah bertapak untuk menyebarkan dakwah-dakwah Islam. Sebagai contoh hal ini
dapat dilihat di mana seseorang itu sanggup membelanjakan sejumlah wang yang besar, yang banyak untuk mendapatkan sesuatu hasil ciptaan atau rekaan yang cantik demi memenuhi kehendak dan kepuasan diri mereka. Disebabkan itu, kesenian ini memainkan peranan yang penting sebagai satu daya tarikan dalam kehidupan seharian. Antara dakwah yang berunsur seni yang boleh dijadikan sebagai medium dakwah iaitu seni muzik, di mana suara boleh menjadi medan dakwah yang paling relevan dan berkesan hingga ke hari ini. Hal ini kerana dakwah itu akan menjadi lebih lancar dan semarak dengan adanya unsur-unsur seni suara yang diperdengarkan itu, kerana masyarakat juga suka menikmati muzik dan nyanyian kerana itu sesuai dengan fitrah manusia dan naluri yang memang suka kepada keindahan, perkara yang menyenangkan, perkara yang mempersonakan dan memberi kedamaian serta ketenangan dalam hati mereka. Menyedari perihal ini, pemanfaatan kesenian ini dapat dilihat mampu menarik golongan sasaran untuk menerima seruan dakwah. Oleh hal yang demikian, kemahiran menguasai bidang kesenian ini merupakan satu kelebihan bagi para pendakwah pada hari ini di dalam memahami dan mendekati sasaran, khususnya bagi mereka yang suka pada hiburan. Jika kita lihat melalui perspektif Islam, seni ini seharusnya lahir daripada satu proses pendidikan yang bersifat positif dan tidak lari dari batas-batas syariat yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan hadis. Oleh itu, peranan utama seni ini terhadap masyarakat Islam terletak pada keupayaan memperkuatkan tauhid dalam kalangan umat. Kesenian ini juga perlu berperanan sebagai pembimbing manusia ke arah tauhid dan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Garis panduan juga telah ditetapkan dalam Islam di mana menyebarkan dakwah yang berunsur kesenian ini perlu meletakkan tauhid sebagai sendi dan mengelakkan daripada unsur-unsur yang bercanggah dengan nilai akidah, syarak dan akhlak. Dan kesenian juga bukanlah sesuatu yang membawa kerosakan semata-mata kepada diri manusia itu sendiri. Siapakah golongan sasaran yang boleh kita khususkan untuk berdakwah melalui kesenian? Okey. Medium ini ataupun cara ini boleh digunakan kepada golongan-golongan yang suka kepada hiburan, yang boleh terpengaruh dengan perkara cantik, perkara yang mempersonakan, yang mereka itu, seseorang itu yang suka kepada kedamaian dan ketenangan dalam hati. Tidak kira sama ada peringkat kanak-kanak, remaja ataupun dewasa. Hal ini kerana semua manusia suka akan keindahan dan tidak dapat menafikan hal itu dan tidak dapat menafikan hal tersebut kerana ianya adalah salah satu daripada fitrah manusia. Justru itu, dengan perubahan corak pemikiran dalam kepelbagaian budaya dan bangsa pada masa kini, usaha yang diperlukan adalah kepada pendekatan kontemporari yang lebih kreatif dan efektif, dan tidak menafikan kerelevanan pendekatan suatu dakwah itu terkandung di dalam Al-Quran dan hadis. Sekian, wallahu alam. Terima kasih. Demikian tadi penerangan tentang dakwah melalui kesenian dan juga golongan sasaran yang dikhususkan. Terima kasih kepada ahli panel kita yang pertama. Pada pandangan saya, ianya merupakan penjelasan yang amat menarik dan terperinci daripada ahli panel kita yang pertama. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada ahli panel kita yang kedua. Saudari, apakah metod yang akan diketengahkan kepada para mad'u dan juga bagaimanakah cara yang betul dalam menjalankan dakwah melalui kesenian? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nik Nurul Atirah binti Nik Bustaman 049707. Pada hari ini, saya merupakan panel kedua untuk memberitahu tentang bagaimana
cara yang betul untuk kita berdakwah kepada masyarakat sekeliling melalui kesenian. Seperti yang kita semua tahu, kesenian juga adalah salah satu medium dakwah yang berkesan dalam menyebarkan Islam kepada khalayak ramai melalui penggunaan aplikasi teknologi komunikasi dan media sosial. Hal ini kerana masyarakat pada zaman sekarang lebih gemar dan lebih dekat dengan kesenian berbanding perkara lain. Menurut Abdul Basit, menjelaskan bahawa kesenian merupakan media dakwah yang menepati uslub-uslub dakwah itu sendiri, iaitu dengan hikmah, nasihat yang baik dan juga perbahasan yang baik. Sebagaimana yang telah tercatat dalam Al-Quran, firman Allah SWT yang bermaksud, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan berbahaslah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk." Surah An-Nahl ayat 125. Antara cara yang betul untuk para pendakwah menyebarkan dakwah melalui kesenian, yang pertama ialah pendakwah mestilah menggunakan susun kata yang indah, gaya penyampaian dan pengucapan yang membelai perasaan. Ia sudah pasti dapat membangkitkan semangat dan daya tarikan dalam kalangan para pendengar untuk menghayati isi dakwah yang disampaikan. Di sini, kita dapat lihat masyarakat lebih minat dan lebih tertarik jika cara penyampaian dakwah itu dengan cara yang lembut. Dalam masa yang sama, dakwah yang ingin disampaikan itu dapat dihayati dengan baik oleh para pendengar. Seterusnya ialah penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi juga salah satu cara dalam untuk menyampaikan dakwah melalui kesenian, terutamanya dalam seni hiburan, perlu dimanfaatkan dengan bijak. Melihat kepada pengaruh yang cukup besar penggunaan aplikasi komunikasi dan media sosial terhadap masyarakat kini, ia membuka jalan dan peluang untuk para pendakwah untuk menggunakan saluran ini dengan sebaiknya bagi menyampaikan dakwah melalui kesenian. Sifatnya yang menarik, pantas dan sangat interaktif. Media sosial ini dilihat mampu memberi impak yang maksimum terhadap aktiviti dakwah dengan menggunakan medium kesenian seperti seni muzik, seni suara, seni lakonan dan sebagainya. Hal ini secara tidak langsung dapat meluaskan skop dakwah itu sendiri yang bukan sekadar dilaksanakan hanya secara bersemuka. Selain itu, cara untuk kita berdakwah kepada masyarakat melalui kesenian ialah dengan menggunakan alat penyampai atau media. Dengan menggunakan alat penyampai dan media, kita dapat menyampaikan dakwah dalam bentuk seni syair, puisi, khutbah, penulisan kreatif, seni lakon dan banyak lagi. Dalam masa yang sama, kita perlulah mengambil berat tentang isi dakwah yang ingin disampaikan agar menurut syariah Islam yang betul. Kesimpulannya ialah, pada zaman yang moden ini, kesenian telah menjadi medium dakwah yang penting dan utama kerana masyarakat sangat mementingkan media sosial dalam kehidupan seharian. Baiklah, terima kasih kepada ahli panel kita yang kedua atas ulasan yang panjang lebar tentang metod yang akan diketengahkan dan juga cara yang betul dalam menjalankan dakwah melalui kesenian. Saya yakin dengan pelaksanaan dan metod yang kreatif ini akan melahirkan dakwah melalui kesenian yang amat berkesan. Oleh itu, soalan saya yang seterusnya kepada ahli panel kita yang ketiga. Saudari, bilakah waktu yang sesuai dalam melaksanakan kesenian dakwah dan juga di mana platform yang akan diketengahkan? Mohon penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih diucapkan kepada moderator pada hari ini iaitu Cik Nurul Nadira di atas jemputan untuk menghadiri forum pada kali ini. Para hadirin yang saya kasihi, saya ingin menjawab dua persoalan yang diajukan sebentar tadi, iaitu yang pertama,
bilakah waktu yang sesuai dalam melaksanakan kesenian dalam berdakwah? Seperti mana yang kita fahami, maksud seni itu sangat luas. Jika hendak ditakrifkan, seperti yang pertamanya seperti seni dalam ucapan, di mana dalam ucapan itu mempunyai seni-seni tersendiri, seperti contoh sajak, pantun. Okey, yang kedua seni lukisan, di mana dalam lukisan itu juga terdapat seni-seni halus yang amat menarik. Dan seterusnya seni dalam kehidupan, dan dalam kehidupan kita juga terdapat seni-seni yang melengkapi kehidupan seharian kita, dan segala-galanya di hadapan kita ini adalah seni. Maka apabila dikaitkan dengan kesenian dakwah, akan terbentuklah satu idea yang kreatif untuk berdakwah. Jadi, pada pendapat saya, kesenian dalam berdakwah ini tidak ditetapkan waktu atau masa yang sesuai, bahkan boleh berlaku pada bila-bila masa sahaja dan di mana sahaja. Baiklah, seterusnya saya ingin mengemukakan beberapa contoh yang berkaitan waktu kesenian dakwah itu boleh berlaku. Yang pertama, seperti pendidikan ibu bapa kepada anak-anak kecil terutamanya. Hal yang demikian kerana dalam tidak sedar, ibu bapa sebenarnya telah melakukan satu kesenian dalam dakwah, dalam mengajar anak-anak untuk memahami agama Islam sejak dari kecil. Seperti contoh, ibu bapa melakukan nyanyian dalam mengenal huruf-huruf hijaiyah. Seperti menyanyikan alif ba ta dengan berlagu kan. Seterusnya, ibu bapa juga boleh mengajar bahasa Jawi melalui lukisan dalam pelbagai bentuk dan sebagainya lah. Oleh itu, contoh yang saya kemukakan sebentar tadi adalah khususnya dalam konteks keluarga. Selain itu, dalam konteks pendakwah atau da'i, kesenian dakwah itu boleh berlaku dengan mereka mengadakan, seperti contoh mengadakan persembahan ataupun dipanggil penyanyi jalanan ataupun basking dari golongan anak muda dan menyampaikan lagu-lagu Islamik yang bersyirikan ketuhanan, keagamaan dan sebagainya yang dapat menarik minat khususnya masyarakat di Malaysia pada hari ini. Di samping itu juga dalam konteks negara, kesenian dakwah itu amat meluas dalam mempertingkatkan lagi dakwah kepada masyarakat. Contohnya seperti menunjukkan nilai-nilai akhlak mulia apabila berhadapan dengan orang ramai. Dengan cara itu juga merupakan salah satu kesenian dalam berdakwah. Oleh yang demikian, dapat kita simpulkan bahawa kesenian dalam berdakwah ini adalah sangat luas sehingga kita tidak menyedari bahawa apa yang kita lakukan itu adalah satu seni dalam berdakwah. Para hadirin yang dirahmati Allah SWT, seterusnya saya ingin menjawab persoalan yang kedua yang diajukan oleh moderator sebentar tadi, iaitu di manakah platform yang akan diketengahkan dalam kesenian dakwah. Dalam era moden ini, kecanggihan teknologi masa kini menjadi tumpuan utama dalam melakukan kehidupan seharian, seperti yang utama ialah telefon bimbit ataupun smartphone, internet dan lain-lain lagi. Sehubungan dengan itu, platform utama yang akan diketengahkan adalah seperti media sosial. Media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok dan lain-lain dalam mempertingkatkan dakwah di Malaysia. Platform media seperti ini, media sosial ini merupakan antara kesenian dakwah yang patut digunakan oleh para da'i dalam berdakwah kepada orang ramai. Media sosial bukanlah satu keburukan dalam penggunaannya, bahkan satu peluang yang baik jika digunakan dengan baik. Seperti contoh, para da'i boleh membuat satu soal jawab Q&A dan dibukakan kepada orang ramai untuk bertanyakan sebarang
persoalan berkaitan agama. Jadi hukum hakam justru boleh mempertingkatkan pengetahuan masyarakat awam. Faktor utama penggunaan media sosial sebagai metod kesenian dakwah adalah kerana info yang lebih mudah didapati dan pantas tanpa menunggu masa yang lama lah. Seterusnya, kesenian dalam berdakwah juga boleh didapati di kaca televisyen pada hari ini yang mempertontonkan pelbagai program yang menarik, terutamanya program agama seperti Tanyalah Ustaz, Halaqah dan cerita-cerita yang berkaitan agama yang boleh dijadikan sebagai pengajaran dalam hidup. Oleh itu, dapat saya rumuskan bahawa kesenian dakwah melalui media sosial, kaca televisyen dan sebagainya ini menjadi satu seni yang amat menarik. Justru kita sebagai rakyat dan masyarakat perlulah mengambil peluang dengan kemudahan yang diperolehi pada hari ini. Wallahualam, itu sahaja yang dapat saya kupaskan berdasarkan soalan yang diajukan sebentar tadi. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada ahli panel kita yang ketiga atas ulasan dan perkongsian yang amat mendalam sebentar tadi. Dengan perkongsian daripada ahli panel kita yang ketiga, kita telah mengetahui waktu dan juga platform yang sesuai yang akan digunakan bagi mengembangkan lagi dakwah melalui kesenian. Justru, kesenian adalah salah satu medium dakwah yang amat berkesan dalam menyebarluaskan Islam kepada sasaran khalayak melalui penggunaan aplikasi teknologi komunikasi dan juga media sosial. Semoga forum pada kali ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat buat semua hadirin yang dihormati serta menjadi wadah penyebaran Islam melalui dakwah kesenian di mata dunia. Sidang hadirin yang dihormati, kalau berjalan dah sampai ke batas, kalau berkayuh dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita telah sampai kepada penghujung bicara. Saya mewakili seluruh ahli panel pada hari ini ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir menyaksikan forum pada hari ini. Saya mohon mengakhiri bicara, selanjutnya mohon mengundurkan diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.